Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. InsyaAllah pada sesi ini kita akan sambung kepada topik yang kedua dalam tahap sekularisme, iaitu tahap zaman pertengahan. Di mana dalam zaman pertengahan ini merupakan zaman perkembangan sains dan teknologi, di mana kita lihat pada zaman itulah zaman perkembangan alat-alat moden sudah diperkenalkan, dibincangkan di barat dengan begitu luas. Contohnya perkembangan telefon, Graham Bell, revolusi teknologi lah yang membawa kepada pemikiran aspek agama, kerana mereka sangat obses kepada teknologi itu. Asasnya dalam perkembangan ini ialah, pada tahap ini ialah kemajuan yang pesat dalam bidang sains melonjakkan dapatan kajian yang berasaskan kepada uji kaji, empirical, di mana pada zaman ini kita jumpa dengan banyaknya dapatan-dapatan yang diperolehi hasil daripada uji kaji makmal, yang uji kaji ini akhirnya orang barat melihat uji kaji inilah satu kebenaran yang tak dapat disangkal lagi, sebab uji kaji itu dapat dibuktikan, dapat disahkan. Contohnya kalaulah ni graviti terlepaskan, nampak dia punya betul benda ni jatuh. Sebab apa jatuh? Sebab dilepaskan. Jadi tiada ruang bagi ketika itu kepada metafizik, sebab metafizik ialah satu ilmu ghaib yang tak dapat nak dibuktikan melalui uji kaji. Jadi situlah dapat pentingnya pada zaman ini, zaman perkembangan sains ini, di mana agama yang berasaskan kepada metafizik ini tidak mendapat tempat, kerana yang mendapat tempat pada ketika itu ialah sains yang berasaskan kepada empirical, uji kaji. Jadi barat terpaksa membuang agama, mengesampingkan agama, kerana ia merupakan perkara yang tidak dapat diukur dengan dan dikaji dengan secara empirical. Agama Allah, Tuhan, bukan dapat dikaji. Jadi mau tak mau perkara itu dikesampingkan. Contohnya ialah tadi, kembali kepada contoh ayam dengan telur, kan? Nak tahu ayam, nak dapatkan ayam mesti ada telur, telur mesti ada ayam. Metod nak tahu telur ataupun ayam ni, metodnya adalah kita lihat uji kaji, kan? Telur daripada siapa? Ayam daripada tak? Buat uji kaji. Itu uji kaji, kan? Nampak dengan mata, dapat diukur, dapat dirasa. Jadi bila kita nak claim kata Tuhan yang cipta, tak dapat bukti. Dalam sains tak dapat bukti benda itu. Sains tak dapat membuktikan bahawa kaitan Tuhan dengan benda, kan? Sebab itu barat, oleh kerana benda ni tak dapat dikaji termasuk dalam metafizik, maka akhirnya mereka tak payah kita belajar tentang Tuhan. Tak perlu lagi kita kaitkan dengan Tuhan, sebab benda ni adalah perkara yang tak dapat nak dikaji. Allah dulu ke ayam dulu ke telur dulu, kan? Mereka akan kata ini adalah kejadian alam. Ini adalah kejadian alam bagi kita, kan? Yang menciptakan itu adalah Allah SWT. Dalam disiplin ilmu sains, kebenaran mestilah mempunyai elemen-elemen ini. Contohnya ialah elemen empirical, kan? Diuji secara uji kaji, boleh diuji. Perkara ni boleh diuji. Contohnya ialah kita mengkaji panas. Panas boleh dikaji tak? Boleh dikaji, kan? Haba. Kemudian tu dikaji secara empirical, uji kaji. Kemudian mestilah benda tu reliable, kan? Reliable ni maksudnya kita mengkaji benda tu sah, benda tu boleh dipercayai, hasil kajian itu dia boleh dipercayai, dan nampak sesuai.
Contohnya mengkaji, macam mana mengkaji berat? Mengkaji berat. Mengkaji berat dengan ukuran kilogram. Betul ke? Macam mana, apa yang pada faham tentang berat? Saya nak contohkan begini. Berat dikaji kilogram itu, kenapa kita berat? Berat dikaji sebenarnya hasil daripada tarikan graviti. Newton. Kan? Kita sini berat 60 kilo, 70 kilo. Kalau kita berada di bulan, berat kita semakin kurang. Tarikan graviti dia. Kan? Berat kita di planet lain, berat kita di planet lain, contohnya planet Marikh ke planet apalah, Pluto ke apa ke, berat kita mungkin bertambah dan mungkin kurang disebabkan oleh tarikan graviti di tempat itu, di planet itu. Jadi kalau kita orang belajar sains, dia akan belajar ke situ dia punya fundamental dia. Bukan kira kg. kg itu adalah ukuran untuk mengukur. Fundamental lebih dalam daripada itu ialah mengkaji tentang konsep graviti itu. Jadi graviti ni nak kaji apa? Nak kaji menerusi apa? Berat kilo. Orang tak kaji graviti sentimeter. Itu tidak reliable. Tak boleh begitu. Itu contoh, maknanya sains itu diukur mengikut kesesuaian dengan apa dia punya alat ukuran yang sesuai. Kemudian ada banyak bukti. Mana benda ni dikaji, jatuh, lepas ni jatuh, benda pun sama, lepas jatuh. Maknanya banyak bukti. Valid, benda tu sah. Bukan kajian tertipu, bukan kajian itu boleh buat secara memang data itu sah, data yang betul. Kan? Dan secara functionnya pun dapat dijelaskan dia punya operasinya dan fungsinya. Contohnya, macam mana makan ubat boleh jadi sihat. Makan ubat Panadol boleh hilang demam. Macam mana? Demam virus. Antibiotik. Yelah, antibiotik. Macam mana dia boleh bagi hilang demam? Makan ubat Panadol. Ni sains dapat berapa ni? Macam mana? Ada cikgu mengajar sains tak? Ada pernah mengajar sains tak? Ada. Kepala darah. Yelah, dia macam mana dia kandungan itu boleh menyerap dalam darah. Apa organ kita yang menghadamkan benda tu, kan? Dia punya ubat tu, kan? Maknanya saya sini ialah kita pergi jumpa bomoh. Jumpa bomoh, dia bagi air. Dia bagi air. Minum, dia kata. Kan? Hilang demam. Demam. Hilang demam tu memanglah hilang. Tapi di situ cara macam mana kita nak jelaskan tu tak tahu cara dia macam mana boleh hilang. Sebab di situlah menerusi apa kita kata? Gaib. Nah, air dia hilang. Kan? Tapi kalau ubat dalam doktor, dia tak boleh begitu. Dia tak masuk dalam perubatan medical doktor, dia tak boleh begitu. Dia kena jelaskan step by step. Makan ubat masuk dalam perut. Perut macam mana dia punya enzim dalam perut itu boleh mencairkan ubat. Okay, boleh terkesan dengan ubat itu. Macam mana dia boleh merosak dalam darah. Kan? Apa fungsi buah pinggang yang boleh mencuci darah dan sebagainya. Kenapa orang makan banyak sangat Panadol tu, kan? Sehari makan 20 biji. 3 Jumaat jalan. Kenapa? Sebab jadi kalau orang sains dia boleh cerita ni. Empirical uji kaji, dia buat uji kaji berapa orang.
Reliable, uji kaji itu betul. Kan? Dia punya alat ukurannya betul. Evidence ada bukan satu orang aja, banyak. Valid, kajian tu valid. Caranya betul. Kan? Datanya sah. Dan secara operasi dapat jelaskan. Makan ubat masuk dalam perut jadi masuk dalam darah. Darah ni macam mana darah boleh hilang demam? Darah ni ikutlah macam mana, saya pun tak tahu sangat maksudnya kan. Okay? Maknanya step by step operasi dan juga function setiap ubat itu dapat dijelaskan. Sini sains, kebenaran sains. Okay? Kalau kita jumpa dengan orang yang boleh sembuhkan orang, tepuk belakang, sembuh dia kata, sembuhlah kawan tu. Contoh kan, kita jumpa apa. So yang itu tidak masuk dalam sains. Sebab apa? Sebab dia tidak dapat dijelaskan fungsi Macam mana step dia. Okay, ini ukuran dalam sains. Jadi benda-benda yang bersifat kepercayaan ni, bomo-bomo ni tidak termasuk dalam, bukan masuk dalam sains. Masuk dalam sains. Okay. Okay. Jadi apakah semua itu? Benarkah ukuran kebenaran itu tak memerlukan kepada wahyu? Nak tahu benda itu betul ataupun salah, tidak lagi memerlukan kepada apa nama ni, kepada Al-Quran. Sebab kita sudah ada mekanisme, cara untuk mengukur benda mana satu benda betul, mana satu benda yang salah. Kita sudah ada mekanisme yang dibaca dalam sains. Sebab nak tahu ukur benda tu betul tak betul, tengok uji kaji macam mana. Tapi uji kaji ini hanyalah terhad kepada benda-benda yang bersifat material. Boleh tak uji kaji mengkaji tentang iman? Nak kaji tentang bomo tak lagi. Sebab dia tak boleh, sebab dia tidak masuk kepada perkara yang bersifat metafizik. Dia hanya boleh masuk perkara yang bersifat fizik sahaja. Okay? Jadi sebab itu kan, saya contohkan tadi ialah tentang apa? Tentang ayam dengan telur kan. Ukuran kebenaran itu tak cukup dengan sains. Sains tidak dapat mencapai kebenaran melainkan dengan panduan wahyu. Telur dulu, ayam dulu. Ikut sains, dia setakat itu saja. Setakat telur, setakat itu saja. Dia tak pergi kepada step lagi ialah tentang Tuhan. Sains tak pergi. Sains dapat membuktikan. Buktikan siapa? Kita orang Islam yang ada Quran membuktikan begini. Akhirnya dia tunjukkan dengan akal semua lah. Sebab itu kita kata telur dulu, ayam dulu, Allah dulu. Saya bersalah. Cuma sebab itulah tajuk kepada ini adalah, tajuk ini ialah daripada sains kepada falsafah sains. Sains dapat dibuktikan secara empirical, secara uji kaji. Falsafah sains dia tak dapat dibuktikan secara uji kaji. Kan? Dia dibuktikan secara penghujahan. Falsafah. Penghujahan mana betul, mana salah. Ini falsafah. Falsafah tentang wujud Tuhan. Mana ada bukti? Kau boleh buktikan kalau dia jadi begini. Tapi dibuktikan dengan akal, logik, akal. Setiap yang bernyawa kan, setiap mana makhluk ada yang menciptakan. Yang menciptakan tu adalah Tuhan. Istilah panjang kalau pengucapan itu. Tapi benda itu falsafah. Benda itu secara logik, akal, bukan secara empirical. Orang sains empirical, orang falsafah dia logik, penghujahan. Ini beza antara dan kita perlu kepada sains dan perlu kepada falsafah sains. Kan? Sains dan juga kepada falsafah sains supaya kita jumpa dengan Tuhan. Itu penting ya. Saya nak sebab kalau setakat sains saja dia kan, orang tu kan gagal jumpa dengan Tuhan. Kita pergi kepada
kita masuk sikit tentang sains. Apa sebenarnya masalah kepada sains moden? Supaya kita dapat faham bahawa sains ini dia tidak akan mencapai tentang kepada Tuhan. Saya nak contohkan beginilah. Kenapa orang yang berada dalam zaman moden ini, topik kita dia punya intipati. Orang yang berada pada zaman moden ini dia tak jumpa dengan Tuhan. Dalam pembelajaran sains, dia tidak ditekankan tentang yang mencipta itu Tuhan. Dia tidak menekankan tentang penciptaan alam ni oleh Tuhan. Malah kalau kita buka buku-buku sains pun sebut alam ini diciptakan. Alam ini diciptakan. Dia tak sebut Allah menciptakan alam tu. Dia hanya sebut alam ini diciptakan. Kenapa? Apa implikasi dia? Saya dah sebut tentang implikasi dia. Pentingnya tentang benda ni. Bila kita diajar dalam sains, tidak dikaitkan dengan Tuhan. Kemajuan yang ada pada hari ini kita dapat tanpa dikaitkan dengan Tuhan. Pembelajaran sains tidak dikaitkan dengan Tuhan. Dibuang Tuhan. Dimasukkan dengan teori Darwin apa semua. Dalam fakulti sains pun, kalau yang tak ada musuh Islam langsung tak sebut tentang Tuhan. Apa implikasi dia? Implikasinya ialah manusia mendapat kemajuan tetapi tanpa ketuhanan. Apa buktinya? Buktinya, kenapa ramai orang kaya? Lagi-lagi kaya, lagi dia rasa orang perlu dekat dia. Sifat ketuhanan itu. Orang kaya ialah orang yang memerlukan kepada orang lain. Konsep orang kaya, dia perlu kepada orang. Orang kaya, dia perlu kepada orang. Mana boleh dia jadi kaya, jadi bos, ada buka syarikat, dia buat kerja belaka. Dia perlu kepada orang nak kerja untuk dia. Dia perlu kepada orang, kepada orang. Dalam masa yang sama, orang pun perlu kepada dia untuk menggaji. Tapi dalam banyak keadaan, orang kaya merasakan bahawa orang perlu dekat dia. Dia rasa tak perlu kat orang. Sedangkan nak jadi kaya, nak jadi hebat, nak jadi nak buka ladang, perlu pada kuli. Kena kuli semua tak nak kerja. Boleh tak? Bos, rumah 5 tingkat. Siapa nak sapu rumah setiap hari? Siapa nak buat driver? Siapa nak masak? Siapa nak jadi steno? Siapa nak jadi office? Siapa nak jadi? Mesti perlu orang. Tapi dalam banyak keadaan dia rasa orang perlu dekat. Di mana masalahnya? Masalahnya ialah dia menjadi kaya, dia menjadi tadi dalam pembelajaran dia, dalam dunia dia, cara dia berhadapan dengan teknologi, dan cara kita diajar dengan teknologi ini, dan asas pembentukan teknologi itu sendiri tidak dikaitkan dengan kuasa Tuhan. Hanya teknologi yang menyebabkan manusia hilang roh Tuhan itu, yang menyebabkan kaya tanpa dia rasa dia rasa dia yang hebat, sedangkan yang menjadikan dia kaya itu Tuhan. Ramai ni akidah kita kembali kepada qada dan qadar. Apa akidah qada dan qadar kita jawab? Akidah qada dan qadar. Ustaz, akidah qada dan qadar macam mana? Akidah qada dan qadar. Dayang Raihan. Dayang Raihan macam mana? Tak tahu. Tak faham akidah. Saya tak tahu. Akidah qada dan qadar macam mana?
Beriman kepada qada macam mana? Yakin bahawa semua ketentuan daripada Tuhan. Kita meyakinkan bahawa yakin semua kan? Yakin apa yang kita ada ni baik ke buruk ke daripada Allah. dan kita wajib berusaha. Ini akidah kita. Terima Allah. Orang kaya kan, ramai lagi orang berusaha macam dia Tapi tak kaya. tapi tak kaya kan. Akhirnya sekali barulah sebut ketentuan Allah Ta'ala. Masing-masing berusaha lah, usaha. Ujungnya dah habis usaha, ni takdir Tuhan. Janganlah baru-baru ini minyak naik kan, apa ketentuan tak boleh itu kan. Itu tak betul kan. Barang naik ni apa Tuhan itu tak ada itu. Dah hujung last sekali baru cerita tentang Tuhan kan. Awal-awal ni maknanya kita berusaha lah supaya kalau ada minyak jangan naik harga barang. Itu usaha kita lah. Dah habis semua, dah hujung last sekali, macam mana? Barulah dah tanya takdir. Jadi macam mana pun bila dalam konteks orang kaya ni tadi, dia kena faham bahawa dia kaya tadi bukan sebab usaha dia, tapi disebabkan oleh Allah Ta'ala yang bagi dekat dia jadi kaya, dan akhirnya kan dia jadi kaya. Orang miskin begitu juga kan, dia usaha tapi nak macam mana zakat itu saja kan. Kalau kita umpamakan rumah, sebuah rumah yang cantik kan, tangga marah kan. Ada yang di tangga dia cakap aku menjadi tangga, tiap-tiap hari orang aku kena pijak. Kau orang tak apalah jadi atap, jadi dinding kan? Tiap-tiap hari aku je kena pijak sekali tangga kan. Atap marah, tangga jangan banyak cakap, aku tiap-tiap hari aku kena panas hujan tiap-tiap hari kata dia atap kan. Apa tiang pula cakap atap jangan cakap banyak, kamu nak duduk atas tu, aku ni tiang ni sepanjang masa aku nongkat kamu, kata dia tiang kan. Kata di apa nama ni dinding pula, tiang dinding apa semua macam sing-sing lah dia kata kan. Nak halang kamu duduk sedap, aku ni duduk dinding ni kan. Maksudnya apa? Maksudnya kaya miskin itu adalah ketentuan Tuhan kan, dan kita berusaha dapat jadi tangga lah kan. Dia berusaha lah nak jadi tangga yang elok eskalator kan. Bukanlah waktu saya konsep di situ. Tapi fukara orang sakit dia ada hak dia tak ada. Dia ada hak dia. Jauh. Tapi kalau pakai iPhone dia fuqara ke tak? Pakai Samsung kan, dia fuqara ke masakin? Okay. Saya nak sebutkan sini ialah masalah kepada sains ini bila tidak dikaitkan dengan Tuhan, pembelajaran tak dikaitkan dengan Tuhan, menyebabkan orang rasa apa yang dia buat itu adalah hasil daripada usaha dia sahaja tanpa ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah. Okay. So di manakah asas kepada sains moden? Asas kepada yang pertama ialah alam tabi'i. Ini kalau orang belajar sains orang belajar dia. Alam tabi'i adalah benar dan diyakini ada. Alam natural ni benda ni betul, bukan ilusi. Benda ni reality. Alam tabi'i dan alam yang reality ada betul. Kemudian alam tabi'i ini juga, realiti ini berjalan mengikut keteraturan yang tertentu. Lepas jatuh, makan kenyang, panas, kemudian siang malam, ada dia punya keteraturan yang tertentu. Matahari naik di timur, turun di barat. Ini keteraturan alam. Law of nature. Makan kenyang, apa ngantuk tidur. Tidur. Ini apa law of nature lah. Law of nature. Jadi law of nature ni kan, ni lepas jatuh. Law of nature ni siapa yang buat? Allah. Siapa yang buat? Orang kepada barat ataupun orang yang tak percaya pada Tuhan, dia tak percaya pada Tuhan yang buat.
Dia akan cakap itu gravity yang buat. Karma. Dia akan cakap gravity, dia akan cakap ini adalah nature, ini adalah alam, Karma. ini adalah hukum alam. Ini adalah hukum alam, berjalan mengikut tabi'i. Itu dia punya begitu. Kalaulah begitu, kan, alam ni setiap hari naik. Apakah alam ini sampai tak ada kiamat? Alam tabi'i berjalan mengikut keterangan tertentu. Hari ni kita ada hari ni, esok matahari. Sampai bila matahari ni? Sampai bila? Siapa boleh buktikan sampai 2 juta tahun, 3 juta tahun, 5 juta tahun, 6 juta tahun, 10 akan datanglah future? Siapa berani jamin future ni, alam ni tak akan jadi begini? Tak ada orang yang punya jamin. Tapi menurut sains, ni dia masalah. Menurut sains, masalahnya ialah mereka akan kata kan, alam ini berjadi dengan sendiri disebabkan oleh nature. Selepas pun nature, berlaku pun nature. Dia sengaja tak mau kaitkan dengan tu,